Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, tidak lama lagi akan ada pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Nah, sudah pasti yang menjadi persoalannya di dalam kerajaan gabungan hari ini, Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Pakatan Harapan dan Gabungan Barisan Nasional serta parti-parti di Sarawak dan Sabah, dan ada lagi pihak yang lain. Nah, saudara-saudara, siapakah yang bakal menjadi calon bagi pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu, calon oleh Kerajaan Perpaduan? Saya mendapat maklumat daripada artikel Malaysia Kini, calon KKB sudah disenarai pendek. Sesiapa saja boleh dipertimbang menurut Locke ataupun Anthony Locke. Kuala Kubu Baharu PRK akan diadakan pada 11 Mei ini. Kata Setiausaha Agung Parti Anthony Locke, DAP belum lagi memutuskan calon. Namun katanya beberapa calon telah disenarai pendek. Kita belum tentukan lagi, calon nanti akan dibincangkan. Kita ada beberapa calon sudah disenarai pendek, katanya kepada pemberita di peringatan ulang tahun kematian ke-10 Karpal Singh malam tadi. Artikel pada 18 April. Namun saudara-saudara, saya juga melihat daripada satu analisis daripada seorang pensyarah sains politik UUD, Universiti Sains Malaysia, Profesor Ahmad Fauzi Abdul Hamid, jelaskan Putrajaya tidak boleh terus hanya bergantung pada sokongan bukan Melayu. Kerajaan Perpaduan harus memikirkan formula tertentu bagi memanfaatkan Ketua Pemuda UMNO Malaysia Akmal Saleh agar mereka dapat menarik semula sokongan pengundi Melayu dalam pilihan raya kecil PRK DUN Kuala Kubu Baharu pada 11 Mei ini. Penganalisis ini sudah menyebut nama Ketua Pemuda UMNO Malaysia Akmal Saleh agar mereka dapat menarik semula sokongan pengundi Melayu dalam PRK akan datang ini. Dan menurut penganalisis ini, Kerajaan Perpaduan harus memikirkan formula untuk memanfaatkan Ketua Pemuda. Formula tertentu untuk bagi memanfaatkan Ketua Pemuda UMNO. Hal itu kerana katanya komposisi kaum pengundi di kawasan DUN terbabit tidak jauh berbeza. Dan pada akhirnya Akmal Saleh pula tampil dengan kenyataan, saya bukan raja formula, tapi saya ada prinsip, kata Akmal Saleh. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh berkata, dia tidak ada formula untuk menarik undi Melayu kepada kerajaan Perpaduan seperti mana disarankan oleh seorang pensyarah. Saya tidak ada formula untuk diberikan kerana saya bukan raja formula, tetapi saya ada prinsip yang perlu dipertahankan, yaitu agama Islam, bangsa Melayu dan raja-raja Melayu, katanya dalam hantaran di Facebook. Bercakap kepada Malaysia Kini, Ahmad Fauzi menegaskan Akmal berjaya memposisikan dirinya sebagai wira nasionalis Melayu yang merupakan teras ideologi UMNO, dan popularitinya boleh dimanfaatkan kerajaan untuk menonjolkan imej nasionalis Melayu dalam gabungan itu. Adakah dengan ini kerajaan PHBN akan menghantar Akmal ataupun Akmal menjadi calon Kuala Kubu Baharu? Adakah itu satu perkara yang tidak mustahil? Dan Anthony Locke juga sudah membuat kenyataan bahawa calon Kuala Kubu Baharu sudah disenarai pendek. Sesiapa saja boleh dipertimbang, kata Anthony Locke. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, satu lagi kejutan untuk seluruh kepimpinan politik Malaysia, terutamanya di negeri di bawah bayu di Sabah. Satu lagi pejuang politik di tanah air Sabah telah pergi meninggalkan kita.
Ini satu pemergian yang mengejutkan ramai. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim atau PMX, di dalam satu artikel daripada FMT. Pasti ini adalah pemergian yang mengejutkan Anwar Ibrahim dan pasti mendukacitakan seluruh kepimpinan politik, terutamanya yang rapat dengan mendiang. PM ucap takziah pemergian Joseph Kurup. Anwar Ibrahim berkata, jasa dan pengorbanan mendiang sewaktu menjadi menteri di peringkat persekutuan dan negeri pasti dikenang rakyat serta negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah kepada keluarga Joseph Kurup yang meninggal dunia hari ini, yaitu bertarik 17 April jam 11.21 malam, melalui artikel daripada FMT. Beliau berkata, semoga keluarga pengasas Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS itu tabah dan kuat dalam menerima kabar duka pemergian Kurup. Jasa dan pengorbanan mendiang sewaktu menjadi menteri di peringkat persekutuan dan negeri pastinya akan dikenang rakyat serta negara, katanya di Facebook. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi menyifatkan mendiang seorang rakan yang sentiasa bersemangat mendukung obor perjuangan parti ketika susah dan senang. Mendiang merupakan seorang rakan yang pernah berada bersama dalam kabinet, seorang teman yang sentiasa bersemangat mendukung obor perjuangan parti tatkala susah dan senang. Pemergian beliau pastinya meninggalkan 1001 kenangan buat saya dan rakan-rakan seperjuangan, katanya. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Haji J menyifatkan pemergian Kurup sebagai kehilangan besar bagi kerajaan negeri. Katanya mendiang disifatkan sebagai seorang pemimpin yang luar biasa dan berpengalaman. Kurup yang juga ahli pengasas Parti Bersatu Sabah sebelum menubuhkan PBRS meninggal dunia pada usia 79 tahun. Bekas timbalan Ketua Menteri Sabah itu bersarah daripada politik Januari tahun lalu selepas memegang jawatan Presiden PBRS sejak penubuhan parti pada Mac 1994. Pada itu saudara-saudara, berkaitan dengan itu juga, artikel daripada FMT pada 18 April, penerbangan bawah jenazah Joseph Kurup batal akibat letusan Gunung Ruang. Penerbangan komersial dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu sepatutnya berlepas 9.15 pagi tadi, yaitu pada 18 April. Penerbangan membawa jenazah pengasas PBRS Joseph Kurup yang dijadwalkan berlepas pagi ini terpaksa dibatalkan susulan letusan Gunung Ruang di Indonesia. Penerbangan komersial dari KL ke KK itu sepatutnya 9.15 pagi, membawa jenazah mendiang bagi upacara penghormatan terakhir di Fuk Lu Siu Funeral Parlour di Jalan Tuaran, Sabah. Pegawai media anak mendiang Arthur Joseph Kurup berkata, pihaknya akan memaklumkan perkembangan berhubung penerbangan itu. Saya akan maklum semula waktu penerbangan terkini setelah mendapat maklum balas daripada MAS. Maaf atas segala kesulitan, katanya menurut Sinar Harian. Joseph, 80 tahun, yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Perpaduan dan Integrasi Nasional, dan bekas timbalan Ketua Menteri Sabah, meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur petang semalam. Saudara-saudara, ini pasti pemergian yang mengejutkan seluruh Malaysia, seluruh kepimpinan politik Malaysia. Apa komen Anda? Saudara Beban, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.